iaitu Dr. Asmawati binti Muhammad Ali dari Kolej Matrikulasi Pahang. Dan juri saringan akhir inovasi penambahbaikan bagi saluran 2 adalah Puan Khalifah Mastura binti Khalid dari Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Kedah dan Encik Ahmad Adnan bin Muhammad Syukri dari SK Sungai Tiang Gerik Perak. Untuk tidak membuang masa, kita akan mulakan sesi pembentangan sejurus selepas saya bacakan sedikit makluman buat para pembentang dan juga hadirin dan hadirat sekalian. Setiap pembentangan diberikan masa selama 7 minit. Loceng akan dibunyikan pada minit ke-6 dan ke-7. Yang ke-6, 1 kali. Yang ke-7, 2 kali. Manakala sesi soal jawab pula akan diberikan masa selama 5 minit. Loceng yang akan dibunyikan pada minit ke-4, sekali dan juga 2 kali pada minit yang ke-5. Jadi tanpa membuang masa, saya mulakan sesi pembentangan pertama yang diketuai oleh Puan Nur Farhani binti Jasni dari kod kumpulan B1013 dengan tajuk inovasinya iaitu Bobby for Determining the Directions of an Induced Current. Dipersilakan. In physics, topic of electromagnetic induction is the most unlikely to be chosen as a favorite. Students found difficulty in explaining the process of induced EMF according to Faraday's law and Nernst's law. In year 2018, me and the 2 other physics lecturers had come up with a solution in the form of a guideline to help students better understand the process of electromagnetic induction. We make it as in a flow chart. This innovation of teaching and learning had been awarded with 4 stars in competition of PDP Innovative at Kolej Matrikulasi Selangor. For now, I do some improvements on this guideline, which is the flowchart, by aiding catching mnemonic that is called Bobby. This allows individuals to remember facts by associating them with existing flowchart and making them easier to comprehend concept. Suka bagi key point lah untuk awak tentukan direction of induced current dekat sini, for determining the direction of an induced current in a conducting loop. So kita ikut flow. Minta maaf, ada masalah teknikal. Kami akan ulang semula video tu. Sekarang ada nak tukar kejap device. Mohon sebentar.
Jadi kita ulang semula ya tayangan video. In physics, topic of electromagnetic induction is the most unlikely to be chosen as a favorite. Students found difficulty in explaining the process of induced EMF according to Faraday's law and Nernst law. In year 2018, me and the two other physics lecturers had come out with one solution in the form of a guideline to help students better understand the process of electromagnetic induction. We make it as in a flowchart. This innovation of teaching and learning had been awarded with 4 stars in competition of PDP Innovative at College Matrikulasi Selangor. For now, I do some improvements on this guideline, which is the flowchart, by adding catchy mnemonic that is called BOBI. This allows individuals to remember facts by associating them with existing flowchart and making them easier to comprehend the concept. Suka bagi key point lah. Okay, so untuk awak tentukan direction of induced current dekat sini, okay, for determining the direction of an induced current in a conducting loop. So kita ikut flowchart ni. Okay, so saya bagi key point dia adalah awak perlu tahu dia punya keyword dia adalah BOBI. Okay, BOBI tu B, first ni adalah B external, BOBI kan. So yang ni adalah macam ni lah, magnetic flux ni lah. Dia nampak macam huruf kosong, huruf O ni. Okay, tapi ini adalah magnetic flux punya perubahan lah. Sama ada dia berubah, sama ada dia berubah secara meningkat ataupun menurun ataupun tidak berubah. Okay, so itu adalah magnetic flux dia, perubahan dia macam mana. Okay, and then BOBI kan, BOBI, BI, yang ini B adalah B induced. Okay, apa yang terhasil? Okay, so B induced kita adalah bergantung kepada yang inilah, yang tadi yang Ain cakap tu. Kalau dia increasing, dia punya B induced dia akan opposite yang atas, yang external. Tapi kalau dia punya phi dia decreasing, so dia punya B induced dia ni akan same sama dengan B external. Yang terakhir sekali, BOBI, B, yang terakhir adalah I ni adalah I induced. I induced ni lah dia tunjukkan direction lah. Sebab itulah kita punya flowchart ni dia nak tahu arah untuk induced current. Okay, so ingat ni BOBI ni. So,
Baiklah, terima kasih kepada pembentangan dari Puan Nur Fahani binti Jasni. Kita buka sekarang untuk sesi soal jawab. Dijemput juri jemputan. Okey, Assalamualaikum Puan Farhani. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, kalau saya tengok ni satu inovasi kategori proses lah kita panggil. Okey, dalam inovasi kita ada kategori produk dan juga proses, dan ini satu kategori proses lah. Jadi soalan saya, apa cadangan Puan Farhani untuk tambah baik lagi pada masa akan datang? Memandangkan ini dalam bentuk proses, maksudnya lepas ni nak buat dalam bentuk penanda buku ke, carta ke atau sebagainya lah, nak jadikan dia satu produk. Apa cadangan Puan Farhani untuk tambah baik? Terima kasih Encik Anan. Berdasarkan tadi satu info yang baru jugalah bagi saya, sebab inovasi ada bahagian proses dengan produk kan. Kalau untuk penambahbaikan untuk penghasilan produk, setakat ini memang tiada perancangan, tetapi insyaAllah dengan idea yang diberikan oleh Encik Adnan, mungkin saya boleh jadikan dia sebagai produk yang boleh dipegang ataupun benda mawujud. Jadi kemungkinan kita boleh jadikan dia sebagai produk yang pelajar boleh gunakan sebagai secara fizikal. Jadi kita boleh nampak flowchart itu dan juga mnemonik diseragamkan bersama dan menjadi bahan rujukan ketika mereka pelajari topik inilah. Okey, baik. Soalan yang kedua, ada tak data pencapaian ke yang boleh share lah? Maksudnya bila dah guna teknik ni, ada tak berlaku peningkatan berapa persen ke, berapa ramai yang meningkat ke? Boleh ceritakan? Secara kuantitatifnya, maksudnya secara data spesifiknya, saya ada buat kuis, tapi tidaklah saya perincikan secara detail sebab dalam topik itu dia dah merangkumi satu topik keseluruhan. Jadi untuk subtopik ini dia sangat kecil sahajalah dia punya pemangkahannya, skornya. Jadi macam tak nampak sangat perbezaan dia punya result dia. Okey, baik. Terima kasih. Itu soalan saya. Okey, terima kasih. Alright, Puan Farhani. Ya, saya. Bila cakap tentang data tadi, bila kita jadikan apa yang kita buat tu sebagai satu inovasi, memang the requirement tu adalah data. Bila kita masuk pertandingan, requirement tu sangat-sangat pentingnya data, sebab Kak Mas pun pernah kena juga kan. Jawapan sebab tu Kak Mas suka share tau. Kita the bad experience, kita share so that orang lain dapat buat yang lebih baik daripada tu kan. Yang tak nak sembunyi, yang tak elok tak nak sembunyi, kita share. Jadi jawapan dia macam tu jugalah. Because kita ada data. Ambil masa sikit moderator jangan marah tau. Bila kita ada data, kita tak presentkan data tu secara fizikal ataupun secara written kan, di dalam poster ataupun dalam slide kita tu, nasib baik ada pembentangan face to face. Jadi bila juri tanya, kita jawab kan, and cepat-cepat kita kodek-kodek dalam kita punya komputer ke apa ke, show, then that one is accepted. Kalau kita just macam cakap ngailio saja, tak diterima. Right, itu Kak Mas suka nak share. So please untuk untuk innovators lain pun make sure that we have the data, kualitatif, kuantitatif, ada. Be able to present. Kemudian satu lagi, teknik mnemonik ni kan, it's a process. Betul lah cadangan Cik Adnan tadi, the process turn into product, which is going to be much better kan, product. Kemudian, now is my soalan. Tadi tak soalan lagi tu. Tertangkap tadi, starting off of this mnemonic, Bobby Bobby dari tahun 2018. Dari tahun, betul tak? So it's quite a long time. Now it's 2023 already. So what are the progress that you have done since 2018 until now 2023? Could you please explain on that? The progress. Maksudnya dalam masa 5 tahun tu ya.
sebab sebenarnya pada tahun 2018 2019 lah sebenarnya, sebab topik ni diajar pada tahun 2019. Jadi 2018 tu kami dah work out lah apa problems yang dihadapi oleh batch sebelumnya. Jadi 2019 lah baru betul-betul implement inovasi ni. Okay, jadi dalam masa 5 tahun tu saya just go through menggunakan flowchart itu sahaja, dan since masa time PKP tu kita dah start dengan online learning. Jadi dekat situ saya rasa macam student tak boleh nak terima secara direct, jadi kita kena ambil benda yang boleh catch diorang punya attention. Jadi sebab itulah saya menggunakan penambahbaikan mnemonic Bobby ni. Maksudnya So, maknanya mnemonic Bobby ni mnemonic ni bukan starting of at 2018 lah. bukan. Ya, betul. Bila 2018 adalah flowchart sahaja. Okay, so mnemonic ni start off Tahun 2021 lah. 2021. Okay. So dah Time masuk pertandingan, ada improvement daripada tu tak? Saya tak tahu nak nampak lah yang pertandingan tu. Pertandingan PDP aktif. itu tahun Okay. 2019 sahaja. 2019 Okay. kami pertandingan itu hanya saya present flowchart tu sahaja. Okay, thank you. Okay, alright. Moderator dah marah dah, bunyi macam 7 kali dah. Okay. Terima kasih. Terima kasih Cik Ana. Terima kasih Cik Bas. Sama. Terima kasih atas komen dan maklum balas yang telah diberikan oleh para juri. Diharap kumpulan pembentang dapat mengambil sedikit info yang berguna bagi tujuan penambahbaikan. Baiklah, kita berehat sebentar untuk persediaan bagi pembentang yang berikutnya dari kumpulan yang diwakili oleh Puan Suhaya binti Mokhtar dengan kod kumpulan B1014 dengan tajuknya Flipboard. Jadi kita bagi masa seminit 2 untuk bersiap sedia. Hadirin sekalian, kita teruskan dengan pembentangan video dari kumpulan yang diketuai oleh Puan Suhaya binti Mokhtar, kod kumpulan B1014 dengan tajuk inovasinya iaitu Flipboard. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami kumpulan Fioni dari Kolej Matrikulasi Melaka terdiri daripada 5 orang ahli kumpulan akan membentangkan projek inovasi kami yang bertajuk Flipboard. Anda bersama saya, Muhammad Faizal bin Abdul Jalal. Objektif utama kami mewujudkan alat inovasi ini adalah pertama untuk memperolehi peratusan sisian piawai kurang dari 10% dan kedua untuk mengurangkan masa mengambil data eksperimen sebanyak 50%. Ini adalah reka bentuk dan pembangunan sepanjang projek kami berlangsung, yang mana kami bermula dengan alat yang pertama yang dinamakan Flipboard One, yang mana ia merupakan inovasi rumus bagi penyelesaian masalah potentiometer melibatkan CAD Flipboard dan NE Flipboard, yang mana penyambat jawapan boleh menggunakan MS Excel. Cara menggunakan Flipboard dalam aplikasi Telegram juga boleh dengan pakai, iaitu menggunakan bot Flipboard. Okay, jadi kita boleh menyemak jawapan dengan menggunakan Excel. Namun kamu telah
menambah baik alat kami, ditukarkan nama kepada Flipboard 2, yang mana inovasi ditambah baik dengan menggunakan aplikasi GeoGebra, iaitu penyelesaian masalah yang melibatkan potentiometer. Jadi sebarang masalah berkaitan pengiraan potentiometer, kita boleh menggunakan alat ini. Dan kami sekali lagi telah menambah baik alat kami, tapi menggunakan nama yang sama, Flipboard 2 atau Flipboard 2, yang mana inovasi diperkembangkan lagi dengan untuk digunakan pakai dalam eksperimen potentiometer. Jadi untuk pelaksanaannya hanya 2 peringkat. Yang pertama sekali adalah ketika switch dibuka dan yang kedua adalah ketika switch ditutup. Jadi ini adalah langkah-langkah lengkap bagaimana untuk menggunakan alat kami, tapi saya rasa lebih mudah kalau kita terangkan dengan menggunakan pautan video yang ada sebentar lagi. Jadi ini adalah video penerangan bagaimana kami menggunakan alat ini dan bagaimana mudahnya untuk pelajar menggunakannya. Flipboard Experiment Potentiometer. Jadi untuk alat ini ada 2 keadaan. Pertama, ketika switch dibuka. Jadi kita buka switch di bawah itu, bermaksud litar di bawah tidak berfungsi. Kita masukkan nilai voltan sel pemandu dan juga nilai voltan sel kering kita. Jadi di situ setelah dimasukkan kedua-dua nilai voltan ini, maka kita gerakkan joki di atas sliding wire itu tadi sehingga tertera perkataan null yang berwarna merah. Apabila tertera perkataan null itu bermaksud kita telah pun mencapai panjang keseimbangan yang diperlukan, iaitu L0. Ini adalah bagi langkah yang pertama ketika switch di bawah dibuka. Jadi itu adalah nilai L0 kita. Jadi pastikan nilai null itu tertera. Kemudian kita tutup switch di bawah, bermaksud litar di bawah itu telah berfungsi. Kita masukkan nilai rintangan yang pertama. Dan kita ulang sekali lagi langkah seperti tadi. Kita gerakkan semula joki dari point A. Kita gerakkan sehingga perkataan null yang berwarna biru itu tertera di skrin. Jadi apabila perkataan null itu tertera, bermaksud panjang keseimbangan telah pun dicapai sekali lagi. Jadi itu adalah panjang L yang diperlukan untuk litar di bawah itu. Mencapai keseimbangan. Kemudian kita tukar pula R itu pada nilai yang kedua. Bila kita tukar pada nilai kedua, kita ulang semula pergerakan joki tadi dari point A. Kita gerakkan sehingga perkataan null itu tertera kembali. Bermaksud panjang keseimbangan yang kedua telah pun diperolehi atau dicapai di situ. Jadi proses ini akan berterusan untuk nilai R yang ketiga, R yang keempat, R yang kelima sehinggalah R yang terakhir sehingga kita dapat untuk kesemua bacaan yang diperlukan. Responden yang terlibat adalah di kalangan pelajar jurusan Sains Hayat dan Sains Fizikal di Kolej Matrikulasi Melaka, dan bagaimana kami mengumpulkan data melalui laporan amali pelajar. Yang mana ujian sebelum adalah laporan amali pelajar dengan menggunakan set eksperimen sebenar di makmal fizik, manakala ujian selepas pula adalah melibatkan hasil laporan amali selepas penggunaan Flipboard, iaitu alat inovasi yang kami reka ini. 2 keputusan telah diperolehi. Keputusan yang pertama adalah berdasarkan jadual yang pertama ini, iaitu ia melibatkan kejayaan mendapat data eksperimen dan kejayaan untuk mendapat peratus sisian piawai di bawah 10%. Jadi dapat dilihat pelajar mendapat data eksperimen ini meningkat daripada 43% kepada 100%, iaitu peningkatan sebanyak 57%, dan untuk peratus sisian piawai di bawah 10% sebelum ini adalah 22% saja, tapi meningkat kepada 100%, iaitu berlaku peningkatan sebanyak 78%. Itu adalah keputusan yang pertama yang melibatkan kejayaan mendapat data eksperimen dan analisis perutusan sisian piawai kurang daripada 10%. Dan untuk keputusan kedua adalah berdasarkan jadual yang kedua ini, yang mana ia adalah memaparkan analisis pengurangan masa selepas penggunaan Flipboard. Jadi pertama kali kami menggunakan alat yang sedia ada di makmal dan masa diperlukan adalah 45 minit, 90 minit, 90 minit, 60 minit dan 50 minit bagi 5 kumpulan ini, yang mana masa purata adalah 68 minit. Tapi setelah menggunakan alat yang kami perkenalkan ini dan menggunakan Flipboard, didapati masa berkurang pada 10 minit, 8 minit, 12 minit, 8 minit dan 12 minit, menjadikan masa purata adalah 10 minit, berlaku pengurangan masa sebanyak 58 minit atau dari segi peratusnya sebanyak 85%. Jadi ia menunjukkan pengurangan masa yang begitu ketara yang dapat dilihat selepas penggunaan alat Flipboard kami ini. Begitu banyak faedah-faedah yang diperolehi dari alat yang kami cipta atau reka ini. Yang pertama sekali dari segi penjimatan masa, yang kedua dari penjimatan kos, yang ketiga dari segi PDP yang berjalan lancar dan efektif, yang keempat dari segi pembelajaran secara kendiri. Ini sebabkan pelajar dapat menjimatkan masa dalam menjalankan eksperimen dan mereka boleh membuat analisis data mengikut kemampuan sendiri dengan menggunakan alat yang dibekalkan itu tadi. Seterusnya, kita tidak perlukan internet di situ sebab kita tahu masalah capai internet kadang-kadang adalah masalah utama di setengah pusat pengajian. Jadi di sini kita tidak perlu menggunakan internet. Jadi ia amat memudahkan. Dan terakhir sekali ia akan meningkatkan produktiviti pensyarah. Jadi kita sedia maklum banyak penjimatan masa di situ. Jadi menjimatkan masa pelajar, menjimatkan masa pensyarah. Jadi ia akan meningkatkan produktiviti mana kita boleh melakukan lebih banyak uji kaji berdasarkan data-data yang sedia ada. Jadi untuk memastikan banyak pihak tahu tentang kewujudan alat inovasi kami ini, kami telah menjalankan penyebarluasan yang mana beberapa perkongsian telah pun dijalankan. Pertama sekali kami menjalankan perkongsian bersama pensyarah unit fizik Kolej Matrikulasi Melaka sendiri. Jadi kami perlu pastikan semua pensyarah di kolej kami tahu kewujudan alat ini. Kemudian kami juga telah berkongsi bersama pensyarah fizik Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan semasa lawatan penanda aras di Kolej Matrikulasi Melaka, dan kami mendapat respon yang sangat positif di situ. Selain itu kami juga telah mempromosikan alat inovasi kami ini dengan meletakkannya di laman sesawat
sesawang YouTube, juga di laman sesawang GeoGebra. Jadi dengan menggunakan pautan yang diberikan ini, masing-masing boleh melihat alat kami atau menggunakan QR code yang disediakan ini. Dan akhir kami juga telah menyertai beberapa pertandingan inovasi, iaitu My Inovasi Pitching kategori warga KPM dan memperolehi pingat gangsa, dan juga International Learning Innovation Competition UUM, dan kami berjaya memperolehi pingat perak. Dan ini antara sijil-sijil yang telah kami perolehi setakat ini. Jadi kami mampu membuat satu kesimpulan di sini bahawa pertama sekali alat ini dapat menarik minat pelajar kerana pelajar dapat mengaplikasikan sendiri, dapat menguji data-data mereka secara terus. Yang kedua, ia dapat mewujudkan pembelajaran aktif di dalam kelas secara bersemuka atau secara dalam talian. Jadi kita tahu apabila kita menggunakan aplikasi seperti ini, pelajar akan lebih menunjukkan minat kerana mereka dapat mencuba sendiri. Yang ketiga, ia mengamalkan dua elemen STEM, iaitu elemen kemahiran dan nilai di mana pelajar mampu meneroka, membina penyelesaian masalah dan berani mencuba untuk menjawab soalan. Jadi alat ini akan membantu mereka lah untuk menguji kefahaman. Dan yang terakhir, ia merupakan idea baru yang mendatangkan banyak faedah kepada seluruh pensyarah fizik bahagian matrikulasi dan para pelajar dalam pengajaran dan pembelajaran bagi subtopik potentiometer. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada pembentang sebentar tadi. Baiklah, sekarang kita teruskan ke sesi soal jawab bersama para juri. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, satu pembentangan yang baik pada saya dan penghasilan inovasi yang bagus juga. Sebab melibatkan inovasi ni online dan offline ke, Tuan? Ya. Inovasi ni, potentiometer Flipboard ni, boleh digunakan secara offline juga ke? Ya, kita tak perlu kalau gunakan internet. Pelajar hanya perlu download GeoGebra saja. Okey, baik. Adalah percuma. Okey, soalan saya, bila ada Flipboard ni, adakah eksperimen potentiometer di makmal tu diabaikan? Baik, untuk tujuan utama kami membina alat ini, pertama untuk membantu pelajar sebenarnya. Jadi kalau kita tengok, tujuan utama amali adalah untuk meningkatkan KBKK pelajar. Jadi kita tidak boleh mengabaikan penggunaan alat radas itulah. Cuma alat ni kita gunakan untuk bantuan kepada pelajar sebab kita dapati pelajar kebanyakannya menghadapi masalah untuk mendapatkan bacaan dalam menjalankan amali sebab certain alat radas itu memang bermasalah. Jadi sebelum ini kalau kita tengok pelajar kebanyakannya mendapatkan data dari rakan-rakan sebab kekurangan masa. Jadi kita nak elakkan perkara itu berlaku, kita nakkan pelajar mendapatkan data sendiri. Jadi alat ni sebagai backup sebenarnya. Apabila amali itu tidak dapat dijalankan sebabkan kekurangan masalah alat radas itu, kita akan bekalkan alat ini untuk pelajar pakai untuk mendapatkan data. Dan bagi pelajar yang dah dapat data pula, kita akan bagi peluang kepada mereka untuk menguji kefahaman masing-masing. Jadi mereka boleh membina kefahaman yang lebih mendalam lah dengan cuba jaya data sendiri. Jadi kami lebih tekankan kepada pemahaman konsep di situ sebenarnya. Okey, baik. Soalan saya yang kedua, kenapa libatkan responden dalam kalangan student sains hayat? Apa benefit dia? Sebab sekarang ni kami di sini jurusan hayat dan fizikal adalah pelajar yang mengambil mata pelajaran fizik. Dan mata pelajaran fizik ni memang dikira dalam mata akhir yang terkumpul untuk pelajar. Jadi nak tak nak mereka perlu skor fizik walaupun jurusan hayat. Jadi kami akan pastikan semua dapat A juga. Okey, baik. Terima kasih. Okey, saya rasa cukuplah setakat ni. Kita bagi pada Puan Mastura pula. Okey, baik. Okey, tahniah Cik Faizal and the team on the product Okey. Alhamdulillah. Dan saya tengah melihat pada poster ni. Okey. Meningkatkan kemahiran pelajar objektif meningkatkan kemahiran pelajar dalam menjalankan eksperimen potentiometer. Okey. Jadi maknanya sebelum ada Flipboard ni, macam mana dia punya perjalanan PDP untuk mendapatkan inilah untuk mendapatkan kemahiran yang di fokus tu. Okey, baik. Sebelum ini kita menggunakan alat radas secara fizikal yang nampaknya pada asalnya ada masalah. Tapi disebabkan ia melibatkan yang kita nampak dalam poster ke? Ya. Yang kita nampak dalam poster ke? Dalam poster tu ada gambar tu kan? Is that the one? I'm not very sure. Di sebelah the first picture atas pada scan QR code tu. Adakah itu dia punya alat yang digunakan sebelum ni?
yang mana yang pertama? Is that the one? Yang pertama kita menggunakan kaedah untuk penyelesaian masalah sahaja. Yang mana sebelum ini dia merupakan salah satu soalan yang terlibat dalam peperiksaan. Jadi kita menggunakan kita gunakan kaedah manual. Pertama dalam Telegram, pelajar akan menjawab soalan secara manual. Kemudian mereka boleh menyemak jawapan dengan menggunakan Excel. Jadi dia fokus kepada teknik untuk menjawab soalan sahaja. Yang pertama tu. Kemudian kita tambah baikkan, kita up kepada Flipboard yang kedua tu. Jadi yang kedua tu kita menggunakan GeoGebra yang mana kita boleh masukkan nilai apa sahaja nilai di situ yang mana ia boleh diguna pakai untuk menyelesaikan masalah dan juga untuk amali. Jadi kita upgrade di situlah. Tidak menggunakan sebarang course. PDP yang menyeronokkan. Jadi maknanya setiap student because kita menggunakan online kan. Jadi maknanya setiap student akan menggunakan, boleh akses sendiri, tak perlu berkumpulan. Begitu? Boleh. Kerja kumpulan atau bekerja individu? Individu. Dia secara individu boleh, berkumpulan pun boleh, tapi kita galakkan secara individu untuk pemahaman konsep lah sebab mereka boleh menguji kefahaman mereka menggunakan data-data yang ada pada pelajar tu masing-masing. So sedikit cadangan penambahbaikan. Just to top up. Come up with a manual. Manual penggunaan kan. Manual penggunaan. Jadi maknanya bila disebar luaskan, tak perlulah kita banyak kali nak cakap, betul tak? Kita dah ada manual tu so that we can share with the others. Baik. Thank you sir. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas komen dan maklumat balas yang telah diberikan oleh para juri. Diharap kumpulan pembentang dapat mengambil sedikit info yang berguna bagi tujuan penambahbaikan. Baiklah, kita berehat sebentar bagi persediaan untuk pembentang yang berikutnya. Jadi kumpulan seterusnya dah bersedia ya? Sudah insyaAllah. Okey. Hadirin sekalian, kita teruskan dengan pembentangan video daripada kumpulan yang seterusnya dari kod kumpulan B1010 yang diketuai oleh Puan Janatul Ar-Ryan binti Muhammad Azmi dengan tajuk inovasinya iaitu Easy Graph, aplikasi memplot graf garis lurus. Dipersilakan. Sebagai pendahuluan, dalam menganalisis data, graf garis lurus sangat diperlukan. Graf garis lurus terbaik ialah graf yang perlu melalui titik tengah seberapa banyak titik yang lain dan ia perlulah seimbang. Dalam penyataan masalah ini sering berulang saban tahun. Bagi seorang pelajar, ia sukar memplot graf garis lurus yang tepat, manakala bagi seorang pensyarah pula, ia sukar menyemak jawapan pelajar yang pelbagai. Ada 3 bukti dalam penyataan masalah yang dinyatakan tadi. Pertama, kita boleh lihat daripada refleksi rancangan instruksional harian pensyarah. Yang kedua, dapatan daripada soal selidik. Dan yang ketiga adalah dapatan daripada temu bual. Ada 3 objektif inovasi. Pertama, untuk mengurangkan penggunaan kertas graf dalam kalangan pelajar. Kedua, untuk mengurangkan peruntukan masa seorang pelajar untuk memplot graf. Dan yang ketiga adalah mengurangkan peruntukan masa untuk seorang pensyarah menyemak graf garis lurus pelajar.
Metodologi kajian. Pertama, novelty dalam amalan pendidikan. Setakat ini tiada inovasi dihasilkan mengikut spesifikasi kurikulum bahagian matrikulasi. Kedua, strategi penyelesaian masalah, kami menggunakan perisian Python. Yang ketiga, idea dalam reka bentuk di mana 3 prototipe telah dibangunkan. Keempat, kelebihan inovasi. Percuma, mesra pengguna, graf dapat dijanakan serta-merta serta mengikut format pemagahan. Dan terakhir sekali, yang kelima adalah sasaran pengguna pada peringkat awal, pelajar Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan, seterusnya disebar luas ke pelbagai peringkat pendidikan seperti di menengah rendah, menengah atas dan juga pra-universiti. Impak inovasi kami boleh dilihat pertama melalui keberkesanan inovasi, kedua boleh dilihat daripada kepuasan hati pelanggan dan yang ketiga boleh dilihat daripada faedah luar jangka yang kami terima. Pertama, melalui keberkesanan inovasi, dapatan analisis yang diperoleh daripada 498 responden menunjukkan penjimatan 50% kertas graf, 70% masa pelajar, 75% masa pensyarah. Kedua, ia boleh dilihat daripada kepuasan hati pelanggan. Terdapat sebanyak 326 komen positif. 46% daripada komen itu mengatakan ia sangat bagus. Dan yang ketiga, kita boleh lihat daripada faedah luar jangka. Ada 9 faedah yang diperoleh. Pertama, mengurangkan pencemaran alam sekitar. Kedua, meningkatkan produktiviti pengajaran. Ketiga, membantu menstabilkan ekonomi pelajar. Keempat, meningkatkan profesionalisme pensyarah. Kelima, meningkatkan kecekapan pengurusan masa bagi seorang pelajar. Seterusnya, yang keenam, penyuburan pembelajaran inkuiri kendiri. Yang ketujuh, bertepatan dengan plan pembangunan pendidikan Malaysia. Yang kelapan, menarik minat pelajar dalam bidang STEM. Dan yang terakhir, yang kesembilan, ia sejajar dengan Sustainable Development Goals yang disarankan oleh UNESCO. Seterusnya, dalam potensi pengembangan inovasi. Kami menerima CJ Pemberitahuan Hak Cipta pada tarikh 9 Mei 2023. Kami juga menerima surat penghargaan daripada Ketua Jabatan Sains pada tarikh 10 April 2023. Dan akhir sekali, saya kongsikan kepada anda semua adalah cara guna EasyGraph dan juga reaksi pengguna kami. Cara guna EasyGraph. Sebelah kanan adalah paparan EasyGraph, sebelah kiri adalah paparan data. Kita ada data voltage dan juga data current. Kita dikendaki untuk memplot graf voltage against current di mana fasa Y kita adalah voltage, fasa X-axis kita adalah current. Cara guna sangat mudah. Untuk X-axis label, kita masukkan current kita. Untuk unit bagi current adalah milliampere. Dan untuk Y-axis label, kita masukkan voltage kita. Kemudian unit untuk voltage adalah V. Dan untuk X-axis data, kita masukkan ke 66 data. Tapi setiap data itu perlu dipisahkan dengan tanda koma. Seperti contoh 5, 10, 30. Manakala untuk Y-axis data kita masukkan 0.5, 1.0, sehingga 3.0. Kita klik pada X-intercept, Y-intercept dan kita klik pada generic graph. Graph akan dihasilkan secara automatik dalam bentuk PDF. Kita klik pada pautan PDF, kita akan dapat paparan seperti ini. EasyGraph is very easy. Graph ini sangat membantu dan sangat berguna. Easy like ABC. Graph saya jadi lebih senang. Terima kasih EasyGraph. EasyGraph memang terbaik. EasyGraph memudahkan. EasyGraph amat pantas digunakan. Memudahkan tugasan pensyarah, juga memudahkan pelajar untuk merujuk.
Terima kasih kepada kumpulan B1010 atas pembentangan sebentar tadi. Sangat menarik ya, bagi saya sendiri pun teruja guna EasyGraph tu. Baiklah, kita buka untuk sesi soal jawab bersama para juri. Saya persilakan Puan Mastura dan juga Encik Adnan. Baik. Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum Cik. Siapa tadi? Sorry. Siapa tadi? Yang membentang tadi siapa tu? Yang membentang ahli kumpulan kami. Okey, right. Jadi tak apalah. Saya ketua kumpulan Janatul Ryan. Okey, Puan Janatul Ryan. Alright. Okey, tahniah. Okay, very good innovation. Correct me if I'm wrong. Inovasi ni telah di-KIK kan? Ya, inovasi ni bermula dengan KIK. Okay, right. Sebab bila melihat presentation tadi tu, it's more on KIK lah kan? Nampak it's more on KIK. Okay, tak apa, tak ada masalah itu. Okay, itu telah di-KIK kan? Alright. Tahniah, penyataan masalah sangat jelas. Kemudian pembentangan pun sangat jelas. Tadi moderator pun dah teruja nak guna kan? Nampak ada impact dia tu. Okay, dan tahniah juga sebab Kak Mas sudah nampak tadi, selain daripada dijadikan sebagai KIK, diinovasikan kan, kemudian dicambahkan juga dalam bentuk penulisan. Betul? Betul. Nampak ada masuk dalam proceeding kan, which is very good. Yang ni kadang-kadang ramai kita yang tak nak venture to that. Dia KIK ada buku pelaporan, okay fine. Tapi bila dia buat inovasi, dia just stick to inovasi saja. Kan? Tapi bila dah dicambahkan ke bentuk penulisan, that is one step, another step which we need to emulate. Okay, so I think that's all from me. Thank you and congratulations team. Terima kasih. Cik Adnan tak on mic. On the mic. Okay, sorry. Okay, sebelum tu tahniah kepada kumpulan EasyGraph. Saya tengok satu memang inovasi yang kata kukuh lah dengan dapatan sampel yang besar. Melibatkan soal selidik selama 206 pelajar, lepas tu 20 orang pensyarah dan 33 temu bual. Temu bual melibatkan 33 ni besar sebenarnya. Okay, so baguslah. Orang kata sangat detail. Satu je soalan saya, kalau student pakai apps ni, macam mana kemahiran memplot graf ni diasah? Bukan ke orang kata dia lagi malas student ni? Kalau macam itulah pendapat saya. Jadi macam mana tu? Saya respon ya Tuan. Okey, saya merupakan ahli kumpulan lead. Pada pendapat kami dan apa yang kami alami, experience kami setelah memakai aplikasi student apply aplikasi EasyGraph ni, kami dapati pertambahan markah. Mereka mampu untuk skor lebih markah berbanding bila mereka tiada rujukan. So, bila mereka tiada rujukan, mereka kerap melakukan kesalahan yang berulang-ulang kali. Sampai syarah fizik ni dah tak larat dah nak terangkan. Jadi kami kata okay, we have rujukan, so cuba. Tapi walau bagaimanapun kami di program matrikulasi, kami ada ujian amali. Ujian amali memang EasyGraph tak dibenarkan. Jadi kami dapat buat latihan sebanyak 6 kali sebelum ujian amali. Dan kesannya ujian amali baru-baru ni untuk kelas saya sendiri memang peningkatan yang ketara berbanding sesi lepas. Walaupun pelajar dia tak sama lah. Okay, terima kasih. Itu saja. Tahniah. Okay. Baiklah, terima kasih atas komen dan maklum balas yang telah diberikan oleh para juri kepada peserta sebentar tadi. Diharap kumpulan pembentang dapat mengambil informasi yang berguna untuk tujuan penambahbaikan pada masa akan datang. Baiklah, kita berehat sebentar untuk persediaan bagi pembentang yang keempat. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Okey, boleh kita teruskan? Okey, boleh. Okey. Hadirin hadirat sekalian, saya Nurul Fitriah selaku moderator kedua bagi saluran 2 sesi petang ini meneruskan dengan pembentangan video daripada kumpulan keempat yang diketuai oleh Puan Ili Nadira binti Barudin dengan tajuk pembentangan SPDF Board dari kumpulan B1009. Dipersilakan. Saya, Puan Ili Nadira binti Barudin, membawakan SPDF Board. Dalam silibus kursus kimia program matrikulasi semester 1, semua pelajar jurusan sains wajib mempelajari topik atomic structure. Salah satu subtopik dalam topik ini ialah quantum mechanics. Di dalam subtopik ini, para pelajar dikendaki untuk menguasai cara menulis konfigurasi elektron, melukis gambar rajah aras tenaga dan mengenal pasti set nombor kuantum untuk setiap elektron dalam konfigurasi elektron. Objektif umum projek adalah menghasilkan bahan PDPC yang boleh meningkatkan kefahaman pelajar dalam subtopik quantum mechanics, manakala objektif khusus projek adalah meningkatkan tahap pencapaian pelajar dalam penulisan konfigurasi elektron, meningkatkan tahap visualisasi pelajar dalam melukis gambar rajah aras tenaga, membantu para pelajar menulis set nombor kuantum NLMS dengan cepat dan betul. Berdasarkan kepada refleksi pembelajaran yang lalu, pelajar didapati tidak dapat menulis konfigurasi elektron menggunakan notasi SPDF dengan betul. Pelajar juga tidak dapat mengenal pasti bilangan elektron di dalam setiap orbital mahupun shell. Pelajar sering membuat kesilapan ketika melukis gambar rajah aras tenaga kerana mereka lemah dalam memvisualisasi kedudukan orbital mengikut pertambahan tenaga. Berdasarkan ujian pra yang telah dijalankan, tahap penguasaan mereka dalam menulis konfigurasi elektron, menentukan set nombor kuantum dan melukis gambar rajah aras tenaga adalah rendah. Sebelum terbentuknya SPDF Board, produk inovasi ini telah melalui 2 fasa pembinaan prototipe. Antara ciri-ciri SPDF Board ialah terdapat perbezaan warna pada setiap shell yang mudah dibawa dan material tahan masak. Elektron boleh dilukis menggunakan marker atau diisi menggunakan magnet. Terdapat juga label untuk nilai angular momentum quantum number L, magnetic quantum number M dan spin quantum number S. SPDF Board dapat dihasilkan dengan kos yang murah iaitu kurang dari RM20. Novelty inovasi ini ialah ianya satu-satunya alat bantu mengajar bagi topik quantum mechanics bagi silibus kimia matrikulasi. Kini, pelajar kimia juga boleh menggunakan teknik mencongak dalam mengenal pasti kedudukan elektron menggunakan SPDF Board. Setelah memilih kumpulan kawalan dan sasaran, mereka diberi soal selidik mengenai tahap kefahaman dalam subtopik quantum mechanics. Setelah itu, kedua-dua kumpulan menduduki ujian pra. Seterusnya, kumpulan sasaran dilatih untuk menggunakan SPDF Board. Setelah selesai, kedua-dua kumpulan diberi ujian post. Bar hijau menunjukkan peningkatan peratusan pelajar yang menjawab dengan betul. Peratus peningkatan bilangan pelajar yang menjawab dengan betul adalah 44.6%. Berdasarkan soal selidik sebelum penggunaan SPDF Board kepada pelajar, 62.5% pelajar bersetuju bahawa mereka susah untuk mengingati kedudukan orbital di dalam gambar rajah aras tenaga. 93.8% pelajar bersetuju mereka memerlukan alat bantuan pengajaran untuk menulis set nombor kuantum dengan cepat dan betul.
Mari kita lihat penjematan masa menggunakan SPDF The board. proton number of aluminium is 13. Can you write the electronic configuration? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okay, next question. State the set of quantum number and LMS for the fifth electron. Can you show me which one is the fifth electron? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so what is the set of quantum number? Okay, good. Can you please count how many electron with L equal to 0? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Can you know the shape of highest energy electron? Which one is the highest energy electron? Can you show? 3, P, X. Okay, thank you. Saya suka menggunakan SPDF board ini kerana ia dapat membantu saya melukis energy level diagram dengan lebih tepat kerana saya dapat membayangkan kedudukan energy level di board ini. SPDF board, mantap! Sebelum penggunaan SPDF board, 71.4% pensyarah bersetuju pelajar sukar menentukan set nombor kuantum, 85.7% pensyarah bersetuju bahawa perlunya alat bantu mengajar untuk membantu pelajar menulis set nombor kuantum dengan cepat dan betul. Setelah penggunaan SPDF board, 100% pensyarah bersetuju bahawa SPDF board mampu menarik minat pelajar terhadap topik quantum mechanics dan 100% pensyarah bersetuju bahawa SPDF board membantu meningkatkan kefahaman pelajar dalam menulis set nombor kuantum. So with the use of this board, students can easily identify is that if the question is asking for the highest energy electron, they can look at this board and then figure out, okay, actually this one is the highest energy electron. SPDF board terbaik. Kini, SPDF board juga telah disebarluaskan untuk kegunaan para pelajar dan pensyarah kimia program 2 semester berikutan topik ini juga turut dipelajari oleh program itu. SPDF board bakal melebarkan sayapnya ke kolej-kolej matrikulasi se-Malaysia dan institusi lepasan menengah yang turut mempelajari topik quantum mechanics. SPDF board adalah bahan bantu mengajar yang diperbuat daripada bahan yang murah, tahan lasak dan mudah didapati, maka ia mudah direplikasi untuk tujuan PDPC, seterusnya mempunyai nilai pengkomersialan yang tinggi. Terima kasih kerana menonton. Baiklah, terima kasih kepada Puan Ili Nadira binti Barudin di atas pembentangan sebentar tadi. Kita buka untuk sesi soal jawab bersama para juri. Dipersilakan. Ya, Assalamualaikum Puan Ili Nadira. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, kat sini bila kita tengok pada metodologi, ada dua kumpulan ya. Kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan, betul? Kumpulan kawalan dan kumpulan rawatan, betul. Okey, dan responden 16 orang. 16 orang ni untuk setiap kumpulan ke atau pecah dua, rawatan dan kawalan? Pecah dua. Maksudnya 8 orang. Maaf. Bukan. Rawatan 16 orang, Okey. kawalan pun 16 orang. Okey, baik. Jadi sebab saya sebab dah dinyatakan kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan, okey, 16, patutnya kena adalah result kat sini untuk kumpulan kawalan berapa dan kumpulan rawatan tu berapa result dia. Mungkin boleh buat perbandingan, kata perbandingan sama ada dari segi kualitatif boleh ataupun kuantitatif yang menyatakan bahawa kedua-dua kumpulan ni ada peningkatan tapi lebih meningkat dengan menggunakan intervensi ni. Okay. Dalam graf yang saya tunjuk tadi, ada saya nyatakan perbandingan apabila kumpulan kawalan menjawab soalan berbanding dengan kumpulan sasaran. Maksudnya kawalan tadi sama-sama meningkat lah kan? Betul tak? Sama-sama meningkat? Maksudnya rawatan dan kawalan sama meningkat tapi lebih outperform pada treatment lah. Ya, betul. Kan? Okey.
Okey, soalan yang kedua, adakah SPDF board ni, satu SPDF board digunakan untuk keseluruhan kelas ke atau ada dibina set-set untuk kumpulan tersebut? Untuk satu kelas tu lah, the whole berapa set? Okey, kita tengok kepada bilangan kelas lah. Yang telah So dekat matrikulasi, okey, total pelajar dalam satu kelas mungkin dalam paling ramai 24 orang. Jadi SPDF board ni selalunya kita akan buat aktiviti secara berkumpulan, teamwork lah, teamwork antar pelajar. So kita akan buat sedikit aktiviti di mana kita akan bagi soalan dan pelajar akan duduk dalam kumpulan dan explore board tu bersama-sama. Jadi selalunya kalau nak menggunakan SPDF board ni, kita nak buat collaborative learning lah. Okay, so kita akan sediakan dalam 3 board, so satu kumpulan mungkin 8 orang, macam tu lah. Okey, baik. Okey, terima kasih. Okay, right. Assalamualaikum Cik Ili. Okay, tahniah ya atas penghasilan board ni. Okay, nampak tadi ada 2 fasa prototype yang telah dijalankan dan bila tengok peningkatan tu ada 44.6% yang menjawab betul kan. Sangat praktikal, sangat jelas. Tambahan lebih ada video yang menunjukkan grup yang menggunakan conventional method dan juga dengan menggunakan board tadi. Okey, nampaklah jelasnya. It is an hands-on what do you call that activities. Soalan. Okay. Hands-on. Kita akan nampak budak akan ambil ini, masukkan sini, ubah sini and then dapat jawapan. Okay. Jadi soalannya boleh terangkan tak macam mana konsep tadi daripada hands-on tu dia akan applykan masuk semasa exam. Sebab exam definitely they cannot bring the board, isn't it? And then lagi satu, bila Puan Ili cakap tadi, the board is not provided individually, kan? And they use it in groups. Is that so practical? That is my question. Okay, thank you for the question. Okay, so sebab itu dalam salah satu objektif saya adalah untuk meningkatkan tahap visualisasi pelajar dalam melukis gambar Raja Aras Tenaga. Jadi ianya sama juga seperti lecture note yang kita ada gambar Raja Aras Tenaga, kita ada diagram dan sebagainya. Jadi itu memerlukan pelajar untuk ingat diagram tu. Kita juga memerlukan pelajar untuk faham bagaimana untuk menulis. Jadi board ini adalah sebagai salah satu alat bantu mengajar untuk membantu pelajar mereka mengingat bagaimana penyusunan energy level diagram tu supaya dalam exam dia tahu dia pernah susun elektron mengikut gambar rajah ni. Jadi dia tahu di mana kedudukan dia dan di mana orbitalnya. Sebab itu dalam board saya ada nyatakan dengan warna-warna yang berbeza. Orbital-orbital berbeza mempunyai warna yang berbeza untuk supaya pelajar boleh mengingati kedudukan dan juga di mana tempat letaknya elektron tu dalam board tersebut. Ya. Okay, congratulations. That is what I want to hear. Okay, I was just provoking you just now. Okay, alright, congratulations. Okay, Very terima good, well done. kasih. Baiklah, terima kasih atas komen dan maklum balas yang telah diberikan oleh para juri sebentar tadi. Diharap kumpulan pembentang dapat mengambil serba sedikit info yang berguna bagi tujuan penambahbaikan. Kita berehat sekali lagi sebelum menjemput kumpulan yang terakhir untuk meneruskan pembentangan.
Okey, Encik Muhammad Azlin bin Anwar dah bersedia ke di talian? Ya saya, insyaAllah. Okey, baiklah. Hadirin sekalian, kita teruskan dengan pembentangan video yang terakhir dari kumpulan B1007 yang diketuai oleh Encik Muhammad Azlin bin Anwar dengan tajuknya iaitu Model Teknik Alwani. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya akan terangkan bagaimana teknik Alwani ini diaplikasikan. Pertama sekali, murid diminta untuk menulis semula nombor 1 sehingga nombor 10 yang mewakili warna putih sebagai ulang kaji. Seterusnya, langkah yang kedua, guru akan berikan penerangan kepada murid tentang perubahan nombor 1 sampai 10 warna putih tadi kepada nombor yang berwarna merah atau berwarna kuning atau berwarna biru apabila memasuki nombor 11 sehingga nombor 20. Salasata. Arba'atun. Arba'ata. Apa beza dia? Ini tak sama. Yang ni belakang ni baris atas kan? Ke depan kan? Khamsatun, khamsata sampai tis'atun. Tis'ata. Okey, last sekali nombor 10 asyaratun tukar jadi warna biru. Jadi apa? Asyara. Kemudian setelah guru menerangkan perubahan nombor tadi iaitu perubahan nombor warna putih kepada warna merah atau kepada warna kuning atau kepada warna biru, guru meminta murid untuk menulis semula perubahan-perubahan nombor tadi pada lembaran yang sebelah untuk memastikan murid dapat memahami dan mengingat akan perubahan nombor tersebut. Setelah murid siap menulis nombor-nombor tadi pada ruangan yang disediakan, seterusnya guru akan menerangkan kepada murid teknik Alwani yang keempat. Sekarang ni nak jadi nombor 11 hingga 19, dia akan gabung. Awak tengok ni Tadi warna merah jadi ahada kan? Warna biru jadi asyarah. Satu-satu. Jadi nombor berapa ni? 11. Okey, tengok. Warna merah campur warna biru jadi warna purple. Warna ungu. Ni pun sama. Ahada tambah asyarah jadi warna purple. Jadi apa? Ahada asyara. Nombor berapa? 11. Nombor 2? Isna asyara. 1, 2 kan? Okey. Isna asyara. Okey, boleh? Yang bawah pula. Kuning campur biru jadi warna apa? Hijau. Hijau. Macam salasata tadi kan? Warna kuning kan? Ni. Salasata dah kan? Okey. Salasata asyara. 13 apa? Salasata asyara. 14? Arba'ata asyara. 15? Khamsata asyara. Nampak tak? 16?
Kemudian guru meminta murid untuk menulis semula kalimah-kalimah ataupun nombor pada ruangan yang disediakan mengikut warna-warna sebagaimana yang telah diterangkan oleh guru sebelum ini. Tujuan penulisan ini untuk mengukuhkan pemahaman dan penguasaan murid terhadap perubahan nombor baru yang telah diperkenalkan sebelum tadi. Setelah murid melengkapkan tugasan tadi, seterusnya murid diminta untuk menulis nombor 11 sehingga nombor 20 dengan menggunakan warna yang baru iaitu warna ungu dan warna hijau yang mana telah menjadi gabungan antara warna yang telah diterangkan sebelum ini. Pada langkah ini, murid masih diberikan panduan sebagai sisipan dengan kalimah nombor berwarna merah, kalimah nombor berwarna kuning dan kalimah nombor berwarna biru sebagai panduan untuk murid gabungkan pada warna yang baru iaitu warna ungu dan warna hijau. Akhir sekali, setelah murid menyiapkan tugasan ataupun langkah tadi, murid diberikan ujian iaitu ujian pasca untuk mengenal pasti sejauh mana murid menguasai, memahami dan mengingati akan perubahan nombor yang terjadi kepada nombor 11 sehingga nombor 20 sebagaimana yang diterangkan langkah demi langkah di dalam modul teknik Al-Wani sebelum tadi. Baiklah, terima kasih kepada Encik Muhammad Azlin bin Anwar di atas pembentangan sebentar tadi. Kita buka untuk sesi soal jawab bersama para juri. Dipersilakan. Okey, Assalamualaikum. Ustaz kan? Ustaz Azlin Waalaikumsalam, ya Ustaz. Okey, Ustaz. Satu, bila saya baca kertas kajian ni detail lah juga kan dari segi data bagus. Okey Ustaz. Modul ni diajar secara personal ke atau Ustaz develop dan bekalkan untuk setiap student dalam kelas? Macam mana tu? Setakat ni masih personal lah. Masih Saya personal. belum sebar luas lagi lah. Saya buat murid-murid saya je. Itu pun dalam kumpulan yang kecil. Maksudnya ni inovasi yang fresh lah, belum lagi masuk apa-apa pertandingan ke macam mana? Dah masuk dah. Dah pernah masuk dah? Pertandingan peringkat daerah. Tapi tak dapat anugerah apa-apa. Jadi saya try lah masuk yang ni. InsyaAllah ada anugerah kat sini. Okey, agak-agak Ustaz, berapa kalau kita nak pasarkan sebab saya tengok kaedah ni bagus juga. Al-Wani kan, Al-Wan daripada perkataan warna kan. Okey. Agak berapa kos untuk satu modul tu? Kalau kita nak pasar, sebab dia modul latihan kan. Agak berapa Itu saya cuba print dekat kedai. Dia kos dia RM8 satu. RM8 satu, okey. Saya agak mahal juga sebenarnya. Murah lah juga bagi saya. RM8 ke boleh lah. Boleh untuk bagus lah. Setiap orang sebab dia warna kan, mahal sikit kot. Betul. Okey, cuma cadangan saya, sebab Ustaz spreadkan modul aktiviti dengan satu lagi tu panduan kan. Panduan untuk cikgu. Okey, pada saya, bila kita sebut modul, tak kisahlah modul pengajaran ataupun modul latihan, sekali kan terus langkah-langkah macam mana kita nak latih murid menggunakan modul tersebut. Maksudnya jangan Ustaz spreadkan dua modul yang berbeza tapi gabungkan sekali. Okey, sebab bila kita buat satu modul ni, kita bagi pada cikgu lain, cikgu lain buka je terus dia boleh guna terus.
So dia tak payah dah nak tanya kita macam mana nak guna langkah demi langkah. Jadi Ustaz sekalikan terus Okey. Ya, jadi itu saja soalan saya. Terima kasih. Terima kasih. Sorry. Okay. Baik, dan Kak Mas pula. sorry. Batuk ni dah 2 minggu lah. Tak nak isap. Itulah. Hari ni pun dia nak batuk lagi. Okay, tanya Ustaz. First thing is, Kak Mas tengok pada sorry. Kak Mas tengok pada poster menarik kan? Kak Mas, I am a true believer of first impression. I am a true believer of first impression. First impression dia akan bagi impact yang sangat tinggi. Kemudian mungkin nak turun lepas tu lain lah kan. But first impression set the benchmark. Okay, good. The poster is very good. And then tadi masa penerangan pun Kak Mas sangat suka sebab video dia sangat bagus. Calm. Sorry. Calm and soothing. Maknanya sangat damai, tenang aja dengar tadi kan. Ya. Itu memberi impact sangat-sangat bagus. Okey, kemudian bila guna aplikasi saya dah menggunakan warna which is very good for primary school students. Untuk budak-budak sekolah rendah kan suka main-main dengan warna semua kan. So that one is a very good trial. Kemudian satu cadangan yang Kak Mas suka nak share lah ya. Bila tengok tadi Ustaz ada bimbing student tadi dan student tadi menggunakan dia menulis di atas apa kita kata di atas set yang sama yang mana kita ada apa ni set panduan tools dia tu. Jadi cadangan Kak Mas why not bila nak dikomersialkan nanti, okay, dan ini boleh jadi kepada penambahbaikan. Sorry. Ini boleh jadikan sebagai sorry. Nak bercakap banyak Alright. Ini boleh dijadikan sebagai penambahbaikan. Kalau tadi jadi 1.0, Alwani 1.0, we move on to Alwani 2.0. Jadikan ini sebagai satu penambahbaikan. Ini Ustaz cadangan Kak Mas. Okey. Kita asingkan satu tadi set tools. Di mana ada contoh dia tadi dah. Okey, merah campur dengan biru dia jadi purple. So you have that set. Laminatekan that set. Okey. Kemudian ada satu lagi set untuk latihan. Budak menulis kat situ. Jadi dengan cara ini Ustaz akan jimat kos. Kalau macam ni every time nak print ada tools dia kat situ, ada set tools, ada latihan. Memang banyak duit dah nak guna, betul tak? Jadi sekarang ni bila dah ada satu set tools tu akan diguna pakai oleh ramai student. Jimat dah kat situ. Kemudian you start just print set untuk latihan sahaja ataupun modul untuk latihan sahaja. Okay, itu cara kita membaikkan Mas. Kemudian kalau tengok tadi peningkatan daripada sebelum menggunakan set Alwani ini selepas menggunakan set Alwani itu, peningkatan tu sangat vast. Sangat apa kita panggil? Vast different. Vast different. Alright, soalan Kak Mas. Berapa lama masa yang diambil oleh pelajar, tadi dah individu tadi kan, berapa lama yang dia ambil untuk pelajar tu untuk mencapai tahap pencapaian yang sangat bagus tadi tu? Berapa lama Ustaz train dia dan dia mengaplikasikan tu? Kalau saya buat tu on the spot terus ujian pasca, sebabnya nombor ni boleh-boleh dah belajar dah sebenarnya. Cumanya dia confuse baris tu. Contoh nombor asal dia wahidun kan. Bila 11 jadi ahadah. Betul. Kenapa wahidun jadi ahadah? Kalau nombor asal dia 3 salah satun. Tapi kalau 13 jadi salah sata asyara. Dia confuse. Kenapa baris atas tu? Murid dah belajar dah sebenarnya. Saya cuma buat keadaan ni untuk murid nampak perubahan baris tu. Baris dengan betul kataan. Okey, perubahan baris tu. Okey. Kak Mas rasa kalau lah nak dapat impak yang lebih bagus, aiming for goal. Sebab kalau yang perubahan dia fokus Ustaz tu sikit sangat yang macam tu.
Kak Mas tak nampak impak dia yang sangat tinggi. Sorry to say. Kan? Jadi nak impak yang lebih tinggi, Ustaz kena tengok kenapa. Masa yang diperlukan, kemudian daripada tak boleh ke boleh itu. Kita nak tengok yang tu. Okay? Kalau nak aim goal lah ataupun kalau nak aim apa ni? Apa cakap tu? Masa yang sesuai berapa ya Kak Mat? Masa yang sesuai. It depends on the student knowledge. Betul tak Aznan? Betul. Lamakanlah sikit. Kita nak impak, nak tengok impak dia tu sebelum dah selepas tu biar panjang sikit. Jadi bila Ustaz, sebab tu Kak tanya soalan tu trigger soalan tau. Akan ditanya oleh mana-mana juri pun. Okay, sebab impak dia sangat sikit. Masa dia sangat sikit. Oh, sebab tu tadi kalau dia record tadi nampak kat orang punya facial expression. Kan sebab kan kita nak wow factor. You can do the wow factor. Boleh dapatkan wow factor tu. So maknanya prolongkan sikit masa dia tu and stress on the impact. It's going to be a very wow innovation. Okay, congratulations Ustaz. Alhamdulillah. So asah dalam 4 minggu ke 8 minggu cantik lah. Betul? Terima kasih Cik Adnan, Kak Mas. Okay, no problem. Baiklah, terima kasih atas komen dan balas yang telah diberikan oleh para juri. Diharap kumpulan pembentang dapat mengambil sedikit info yang berguna bagi tujuan penambahbaikan. Dengan ini, berakhirnya pembentangan dari kumpulan yang kelima tadi, maka selesailah sesi pembentangan Hari Inovasi KMJ pada kali ini. Terima kasih kepada semua juri, para peserta dan para penonton atas kerjasama yang diberikan. Untuk maklumat semua peserta, hari penutupan Hai KMJ 2023 akan berlangsung pada besok hari pada jam 3 petang secara atas talian. Itu sahaja dari saya pada hari ini. Terima kasih semua. Okay, terima kasih. Okay, sama-sama. Terima kasih Kak Mas, terima kasih Cik Adnan. Alright. Okay, sama. Segala kekasaran, kekilafan, salah tegur ke apa tadi, it's just for sharing session and and hope to see you guys in more innovation competition insyaAllah. Okay, all the best Okay. Terima kasih. Okay, tahniah semua. Okay, tahniah semua. Terima kasih. Sama. Bila leave Okay, jumpa esok pula Kak Mas. Okay, Terima kasih. Assalamualaikum. Sama.